الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله Wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey. Alhamdulillah, kita dapat jumpa dan kita nak sambung. Okey. Dekat slide mana? Slide. Betul. Slide dia merah tu Ustaz. 4. Ni kan? Betul Betul tak? Betul Ustaz. Ni, nombor 4. Pelajaran yang pertama, soalan yang keempat. Soalan pertama, apakah ilmu tauhid? Soalan kedua, apakah yang dibicarakan oleh ilmu ini? Soalan ketiga, apakah faedah ilmu ini? Soalan keempat, dari manakah diambilnya? Betul tak? Betul Ustaz. Ini saya sambung sini. Ni. Dari Quran dan sabda Nabi. Dari Quran dan hadis. Dan juga dalil-dalil fikiran mereka. Mereka ni apa? Mereka ni ulama. Ahli sunnah wal jamaah. Ya. Ini apa tadi? Tunjuk tadi. Ini apa benda kat luar ni? Tak ada apa. Okey. Sorry. Jangan dengar orang kat luar tu tengok apa tu. Maaf Ustaz, tadi macam pai nak pecah. Maaf Pipe pecah? Macam-macam. Oh, dia bunyi pipe promo Ya. Okey. Ingat apa benda ni? Semalam dekat atas ni bising. Pukul 4 pagi. Atau tupai ke masuk ke siling tu. Bising ni. Okey. Kalau saya tulis ni tengok yang 3 kotak ni saya tulis saya nak ajak orang berfikir apa benda ni? Ni Tempatan yang sebenar. apa ni? What are we talking about? Canda makrifah. Tanda makrifah. Ni nombor 1 ni apa ni? Jazam. Jazam. Ni tanda makrifah. Makrifatullah. Okey. Nak tunjuk apa ni? Apa kaitan dia? Ni. Saya tunjuk ni.
Okey. Ni. Ni. Contohnya apa ni? Berkaitan. Ni satu. Ni satu. Ni dua ni. Okey. Tak ada type ni punya ni. Okey. Tu kaitan dia. Soal nombor 5. Macam ni. Ni nombor 5 ni. Ni. Baik. Tak nampak pula. Siapakah yang Ya? Kena bring to the front. Tak apa. Siapakah yang menghantar ilmu ini? Ilmu ni, ilmu apa ni? Ilmu tauhid. Balik pada sini, ada soal, ada jawab. Ni kaedah belajar dia ni, menyoal dan menjawab. Letak kat CD juga, nanti tak tahu mana soal, mana jawab. Ni. Awal sikit lah. Okay, ni jawab. Ni soal. Jadi, pendekatan ni diteruskan dekat sini. Satu soal, satu jawab. Ni pun sama. Jadi soalan nombor berapa ni? Soalan nombor 5 yang pula. Nombor 5. Nombor 5 dia kata apa? Siapakah yang menghantar ilmu ini? Apa maksud menghantar? Dia hantar pakai apa? Pakai Korea ke? Dia hantar pakai apa ni? Menulis ke? Yang menulis ke? Yang menulis kitab ni. Siapakah? Bukan menghantar. Dia kata hantar. Siapakah yang membawa ilmu ini pada kita? Siapakah yang hantar? Maknanya siapakah yang menyusun ilmu ni? Menyusun. Mengumpul. Menyusun. Pengarang kitab. Siapakah yang menyusun ilmu ni? Daripada mana datang ni ilmu ni? Nama tauhid ada sifat 20, ada mana dari mana ni? Lama. Siapa yang menyusun? Siapa nama ulama tu? Ni yang dia nak cerita ni. Dari mana dia ambil ni benda ni semua ni? Yang tiba kita tengok ada sifat 20 pula ni dari mana? Siapa kan menyusun? Abu Hassan. Mestilah asalnya, pastilah asalnya dia daripada Allah. Betul tak? Mesti asalnya ilmu ni, ilmu Allah ni asalnya daripada Allah. Kemudian Allah menurunkan, memberitahu kepada siapa?
Jibril. Strong. Ah, Jibril kan? Daripada Jibril lah. Jibril. Maka Jibril itu menurunkanlah dia ilmu itu kepada Rasul. Rasul-Rasul dan para Nabi. Ni para Nabi dan Rasul. Dan dari sini turunlah kepada turun siapa? Ulama. Turunlah pada ulama-ulama. Ini pada para ulama. Okey. Maka ulama ni yang nyusun. Dijadikan kitab, dijadikan cara, kaedah nak menerangkan kepada manusia dengan lebih mudah. Dijadikan pemeni. Jadi bagaimana dia menyusun-nyusun ni, ini yang kita terima sekarang ni. Ni. Jadi ulama ni yang menyusun. Siapa nama dia? Ni nama dia ni, dia kata ni. Yang menghantar ialah Abu Hasan Al-Ash'ari. Tulis nama dia. Dia yang menyusun ni. Abu Hasan Al-Ash'ari. Ni ulama ni yang menyusun ni. Apa maksud ni? Tengok dekat kitab pula. Yang dikendaki dengan menghantar. Apa maksud yang dikendaki? Apa maksud yang dikendaki tu? Yang dikendaki dengan menghantar. Dimaksudkan. Maksud yang dikendaki tu erti dia maksud. Yang dikendaki oleh ayat, oleh soalan ni, yang dikendaki oleh soalan ni menghantar itu bermaksud. Tu. Itu nama yang dia kendaki. Itu nama dia yang dikendaki. Yang dikendaki dengan menghantar itu maksud dia apa maksud? Apa maksud hantar-hantar ni? Adakah macam hantar barang? Tak, bukan hantar barang. Yang dikendaki. Itu maknanya apa maksud menghantar? Ini maksud menghantar. Yang dikendaki. Dengan menghantar itu ialah dengan mengatur ni apa? Susun. Inilah yang menyusun. Inilah menyusun. Ini maksud menyusun. Mengatur pula yang dikatakan menyusun. Ni. Tu saya tulis kat sini ni. Ni menyusun. Okay, am I going too slow? Cik, kamu jaga umti. Or am I going too fast? Or you don't know? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tak tukar lagi. Ya? Ustaz, yang mendapat kelepasan tu yang nombor 3 Ustaz, belum tukar. Belum lagi, nanti. Ini belum lagi. Okey, terima kasih. Ni siapakah? Ni. Ini kita cerita saja. Yang menghantar ialah Abu Hasan
Al-Ash. Macam ni dia nama dia. H-A-R-I. Ni. Jawapan ni pendek je lah. Ni. Kat sini dia cerita. Maksud menghantar itu ialah mengatur dan menghalusi. Apa maksud menghalusi? Tengok betul ilmu ni, dia susun, elok, dia buatnya silibus. Tu maksud dia. Kalau bahasa sekarang, dia kata silibus lah. Dia buatnya satu sukatan. Tu dia menghalusi. Bukan dikenaki oleh awal-awal mereka yang mengarang. Bukan maksud dia orang yang pertama mengarang ilmu tauhid. Bukan dia yang pertama yang mengarang. Kenapa ulama ni kata bukan pertama yang mengarang? Kerana Imam Malik radhiyallahu an telah mengarang terlebih dahulu. Imam Malik telah mengarang terlebih dahulu. Dia menghantar ni bukan mengarang. Tapi menghantar ni dia susun dan memperhalusi balik. Ulama-ulama dulu punya karangan dia halusi balik dan dia buat silibus dengan cara satu pendekatan yang lebih baru lah. Dia beri nafas mula. Tapi isi kandungan tak tukar. Cuba disusun ni. Cara nak terang macam mana susun dalil kat sini, sini. Itu maksud dia. Bukan karang. Tapi susun. Ini nama ni menyusun dan menghalusi. Ini nama dia Imam Abu Hasan Asy'ari. Kenapa dia tak tulis Imam Abu Mansur Al-Maturidi dari satu? Dari seorang. Dia ni 13 perkara ialah Imam Abu Hasan Asy'ari. Tambah 7, 14 sampai 20, itu baru Imam Abu Mansur. Jadi kita tengok ni. Diperanakkan Abu Al-Hasan pada tahun 180. Tapi kepada ada kitab kata 230 Hijrah. So, kalau 180 dia wafat 330, maknanya umur dia 50 tahun. Tapi banyak ulama kata dia lahir 230 Hijrah. Tak apalah, itu tak kisah. 230 Hijrah dan dia wafat 334. Dia ada beza tu dapat. Tak apa, tu saya tak kira sangat lah. Di negeri Basrah. Basrah ni kat mana? Iraq. Baghdad. Dekat Iraq lah. Iraq. Basrah. Dan diwafatkan kenapa ulama ni kata diberanakkan, diwafatkan? Kenapa tak kata wafat? Kenapa dia kata diwafatkan? Allah matikan dia. Allah yang matikan dia. Allah yang wafatkan dia. Sebab tu dia kata diwafatkan. Allah yang wafatkan dia. Sebab apa? Allah yang menghidupkan dia. Diberanakkan. Maksudnya dia dilahirkan. Dia dilahirkan di bumi ni. Pada tahun ni. Dekat satu tempat nama dia Basrah. Kenapa? Allah yang menghidupkan dia. Ya Hayyul. Ya Qayyum. Yuhmi wa yuhyi wa yumit. Wa yuhyi wa yumit. Yang menghidupkan, yang matikan. Sebab tu digunakan perkataan diberanakkan dia, diwafatkan dia pada tahun 330 lebih kurang. Mungkin tak tepat. Lebih kurang. Di Baghdad.
di Baghdad. Dia lahir dekat Basrah, dia wafat dekat Baghdad, kat negeri Iraq juga. Dan ditanamkan dia di antara Karhun dan Babul Basrah. Kali ini je lah. Okay. Nombor 5. Apakah hukum syarak pada ilmu ini? Nombor 6, Ustaz. Nombor 6 Okey, nombor 6. Nombor 6. Ini yang kita kata ni, inilah yang dikatakan ulama besar tauhid atas pegangan apa? Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah. Bila ni Imam, kalau kita ni duk macam mana, Imam Abu Hasan Al-Sya'bi. Okey. Nombor 6. Bawa kat sebelah. Kopi. Apa ditaja nombor 6 tu? Apakah hukum syarak pada ilmu ini? Al. Ilmu ni dimaksudkan ialah ilmu tauhid lah. Kita duduk bicara ni. Apakah hukum syarak pada ilmu ni? Wajib usuli. Ni. Syarak ni maksud apa? Apa maksud syarak? Undang agama. Undang agama. Okey. Kalau dia tanya ni apa maksud? Ni apa maksud ni? Hakim. Hukum. Penetapan atau penafian. Menafikan atau menisbatkan. Penetapan. Penafian. Apakah yang ditetapkan? Kalau sekat sini maksud dia penetapan bersyarak. Apakah yang ditetapkan oleh hukum syarak, undang-undang agama? Apa penetapan ni, apa benda yang mesti manusia buat pada ilmu tauhid ni? Apa penetapan dia? Apa syarat tetapkan apa benda? Apa yang syarat tetapkan? Ni. Ni. Jawab. Sendiri tanya, sendiri jawab. Hukum syarak pada ilmu ini ialah fardu ain atas tiap mukallaf. Aqil baligh. Aqil baligh
Mengetahui akan dia. Mengetahuikan dia. Mengetahuikan dia. Satu. Tengok Satu. Tengok dia ada 3 tau. Dia ada 2. Dia berapa perkara ni. Ini. Satu. Lagi satu. Nombor 2. Cuba tu. Fardu ain atas ibu bapa mengajar kan anaknya. 2. 3. Fardu ain lagi di atas guru mengajar akan muridnya. Ni 3 ni. Jadi wajibnya kat 3 ni. Jadi kalau kita tengok sini, ilmu tauhid ni, dia jatuh ni fardu ain. Ain ni maknanya orang tertentu. Pada siapa ni? Pada mukallaf. Pada mukallaf. Mukallaf kita dah tahu dah. Apa syarat mukallaf kita dah dekat tu hari. Dia tertentu ni ain ni tertentu. Ini maksud dia ni tertentu. Atau kita kata cap-cap. Orang tertentu. Maka jatuh satu pada hukum belajar. Belajar. Wajib. Wajib belajar. Wajib belajar. Maknanya, siapa yang wajib ni? Diri. Diri yang mukallaf. Lepas tu, kat sini pula, dia jatuh, wajib mengajar. Ibu bapa, ni kena pula ni. Ni mak bapak, ibu bapa, ada anaknya. Lagi, nombor 2, siapa yang wajib ajar ni? Guru. Ada muridnya. Ni. Kalau tengok, jelas benda ni. Kalau tengok benda ni memang jelas. Ada tanggungjawab orang yang kena belajar dan ada orang yang bertanggungjawab yang kena dia nak ngajar tu dia belajar lah.
Kalau dia nak ngajar, dia tak belajar, macam mana dia ngajar? Ni. Okey. Jelas. Maknanya kalau tak belajar berdosa. Berdosa lah. Sebab apa? Dia jatuh pada fardu ain. Jatuh pada fardu ain. Ustaz. Nombor 6. Minggu 6. Betul? 5, 6. Okay. Yang dikenaki dengan akil balik. Dia nak terang perkataan atas tu. Apa maksud ni? Syarat mukallaf. Ni syarat ni. Syarat mukallaf. Ini syarat mukallaf. Yang dikenaki dengan akil baligh ialah mereka yang berakal sampai umur 15 tahun pada lelaki dan perempuan, atau merasai keluar mani dengan mimpi atau waktu jaga sama ada dengan jima atau lainnya, ataupun kedatangan haid pada perempuan. Okey. Ni akil balik ni, dia nak cerita akil balik ni. Dia masuk akil balik ni. Lelaki dikatakan keluar mani sama ada dengan jima, dia kata, atau mimpi atau jaga atau lainnya, apa-apa pun. Bila dia keluar dia mani, orang lelaki, maka dia dikatakan akil balik. Kalau perempuan, dia katakan, ni kalau perempuan, kedatangan haid. Ni. Okey. Ni dua. Ni maksud ni. Ustaz, nak tanya boleh? Ha. Tentang yang disebutkan. Belum lagi. Jadi. Atau, kalau dia tak datang haid umur 15 tahun, dia datang haid. Atau dia lelaki tak keluar mani. Sampai umur 16, macam mana? Itu dia ada dunia ni atau ni. Ambil umur Ustaz. Atau berumur ia 15 tahun hijrah. Kalau lah dia tak lahir tapi 15 tahun, umur 15 tahun tak lahir. Yang di Islam 15 tahun tak lahir. Maka umur dia, tarikh hari yang dia tak datang haid tu, mestilah dia mencapai 15 tahun. Waktu tu dia dah kira-kira balik, walaupun dia tak ada haid, walaupun dia tidak keluar mani. Okey. Nak tanya apa? Ustaz nak tanya pasal yang tadi ada dibincangkan bahawa menjadi
fardu ain atas setiap ibu bapa untuk mengajarkan kepada anak-anak. Ha. Andai kata kita ni ialah kumpulan yang dah lanjut usia ni baru dapat belajar. Jadi dulu kita tidak mengajar kepada anak-anak kita. Adakah tergugur kewajipan tu dengan satu, kita minta maaf kepada anak-anak sebab tak menjalankan tanggungjawab, tapi pada masa yang sama kita minta dia belajar? Tak. Dia fardu ain ni, benda fardu ain ni dosa dengan Allah. Dosa dengan undang-undang agama. Apa kena buat, satu bertaubat sebab ni dosa. Dia bila fardu ni tak buat dosa. Dosa. Jadi kalau kita tak mampu nak ngajar, kita mesti hantar dia belajar. Kita uruskan sekolah agama petang ni ke, apa-apa ke. Kalau perlu kita uruskan belanja, kena hantar duit belanja, bayar yuran ni, kita mesti buat. Kenapa? Kita tak mampu ajar dia. Perempuan ni kita mesti hantar di sekolah agama. Tak kisahlah, mungkin dia belajar basic Allah wujud kidam bakar ke, tak kisahlah macam mana lah. Tapi kalau kita tak hantar sekolah agama dan pada masa yang sama kita tak ajar dia, hari-hari kita berdosa. Kami orang tak hantar sekolah agama tau. Penat lah, apalah, macam-macam. Tapi kewajipan mempelajari ilmu tauhid ni siapa buat kami? Ramai orang bini tak erti sebab logo tak pandai. Ni yang takut ni. Ramai yang langgar, yang dapat dosa fardu ain. Dapat dosa tidak melaksanakan fardu ain. Tidak melaksanakan fardu ain. Kita kena hantar dan kita kena pastikan dia belajar. Kau hantar, lepas kau hantar, kau tak belajar yang kau pasal lah. Kalau itu, mudah lah kalau itu, betul tak? Lepas tu bila dia hantar pada guru ni, guru pun sama mengambil tanggungjawab. Mengambil tanggungjawab untuk mengajar. Bapak pun tanggungjawab mengajar, guru pun tanggungjawab mengajar. Dan guru dan mak bapak wajib belajar kerana guru dan mak bapak ini adalah juga orang yang mukallaf. Bapak kata tak kembali lagi. Betul tak? Lepas tu, kalau kita tak tahu tauhid ni, hari-hari buku dosa kita dicatat sebagai orang yang tidak melaksanakan fardu ain. Tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid, fiqh, tasawuf. Ini tiga ilmu ni dia letak dalam kategori fardu ain. Kalau tak belajar berdosa, memang berdosa. Lepas tu nak kena luang masa. Luang masa belajar fardu ain ni. Macam mana kita kena ruang masa kita untuk solat. Sebab benda ni wajib. Begitulah kita nak kena belajar fardu ain. Ruang juga masa, orang sibuk mana pun. Kenapa? Benda ni wajib. Ni fardu ni. Ni fardu ni apa ni? Dilaksanakan berpahala, meninggalkan berdosa. Tu dia punya mudah. Macam benda wajib lah. Itu maksud. Itu namanya fardu ni fardu. Ni mana fardu. Kalau tak merasai akan kefarduan, selalunya itu yang kita mungkin tak belajar lah nak cakap lah. Tu kita kata pilihan Allah ni, dia kalau dia nak orang tu selamat, dia akan pilih orang. Dia akan pilih. Dia yang pilih orang ni untuk belajar, dia yang pilih. Kita pun tak tahu macam mana tiba-tiba kita ni dalam keadaan sibuk, COVID, tiba jumpa dah kelas online. Orang recommend. Dan tiba-tiba pula tergerak pula kita. Tergerak pula pada hati kita nak belajar. Tergerak. Nak dengar lah. Gitu.
Siapa yang mengetuk hati tu? Mengetuk hati kata, nak dengar lah. Itulah Allah. Dan latif. Allah ni bersifat latif, lembutnya dia. Dia tak ada gegar kita, bergoncang pada kita. Nak belajar, tak ada. Itu nama dia Allah tu latif. Lembutnya dia, menggerakkan hati kita ni, sampai kita tak sedar kita ni ada orang yang gerakkan kita dari lena, belajar agama. Ada tak kita mula-mula tengok link kita tu, macam tersentak, macam ada orang tolak. Macam ada orang kutuk kepala. Apa ni? Oh, aku nak belajar. Tak ada. Tidak. Kenapa? Allah itu latif. Latif itu apa? Latif ni lembut. Dan kalau dia nak tarik balik nikmat belajar ni, tak kira belajar kat masjid, dia belajar dengan siapa, kalau nak tarik balik, pun dia buat dengan cara tidak sedar. Tiba rasa malas saja nak masuk lah. Kalau malas nak masuk, pergilah belajar kat masjid. Ni PKP ni dah boleh pergi masjid, betul tak? Kau tak belajar dengan saya, tak apa. Pergi masjid, cari kelas tauhid belajar. Ni kat masjid pun tak nak cari kelas, dekat sini pun tinggalkan. Tak jadi apa? Apa bucin ni? Dulu boleh belajar dengan isi kamar dekat masjid kat surau. Stop. Okey, boleh belajar pula isi kamar dekat online. Tak kira lah dengan saya dengan siapa, tak kisah. Kenapa tiba-tiba rasa macam mana? Kenapa? Ulama kata apa? Punca. Dosa. Ha? Yang taubat. Dosa Banyak. taubat. Banyak apa? Banyak dosa. Taubat. Ada dosa tapi tak bertaubat, Ustaz. Yelah. Itulah dia jawapan dia. Ada dosa tak taubat. Ada nikmat tak syukur. Ada nikmat belajar. Ada nikmat belajar kau. Belajar ni nikmat. Belajar pada ain ni Allah mudahkan kita untuk buat benda yang wajib. Tak apa rasa terseksa. Kita buat dan dimasukkan rasa seronok nanti kita. Tengok ini soal, ini jawab. Oh, best dia. Dimasukkan rasa seronok. Supaya apa? Tak ada kita datang rasa jemu, tak ada datang kita rasa malas. Siapa yang masukkan sumbat nanti kita dengan lembut tanpa kita sedar. Kita tak ada rasa apa-apa, telan apa-apa ke tak ada. Tiba-tiba kita rasa nanti kita, wah aku nak kena belajar ni. Ni. Ini nama kesedaran. Betul Siapa yang beri ni? Allah Ta'ala beri. Dengan sifat latif dia beri dengan lembut. Dengan lembut dia beri. Tiba-tiba kita rasa, nak belajar lah. Dulu ada juga guru online, banyak tu. Mula COVID tu. Sebelum COVID tu ada orang belajar cara online. Tapi tak popular lah. Kami masjid pun ada. Tapi kita tak pernah tergerak hati. Walaupun dulu kan sekarang sama je sibuk kita. Tapi tak pernah tergerak hati. Tiba-tiba akan letak. Masuk. Soal dia, adakah kita bersyukur? Okey. Soalan ketujuh. Soal lagi ni. Nak jawab lagi ni. Ustaz, nak tanya boleh? Nak pendapat macam sambung Kak Nur Ahmad punya soalan tadi kan, macam anak-anak yang besar mungkin bolehlah ajak join kelas, tapi macam kita anak-anak yang kecil ni, kita kena turunkan sikit lah level kita nak mendidik diorang bab tauhid ni kan. Kalau kita buat macam contoh, kalau tanya tauhid kita ajar dengan cara level akal dia lah. Pokoknya kita kenalkan Allah pada dia. Kita kata ni makanan ni Allah beri tau. Allah sayang kita, dia beri kita rezeki. Kita cakap cara kita lah. Bukanlah kita nak kena kata dia bakar, hidam apa semua. Kita cakap dengan cara yang lebih mudah dia faham. Maknanya memasukkan rasa tauhid ni, rasa keesaan Allah ni, rasa bertuhan dalam hati dia ni, masukkan dalam kecil. Supaya nanti mudah, nanti besar, nanti dia lebih mudah untuk mendetailkan apa yang dia patut tahu. Okey? Okey, nombor 7. Nombor 7, tengok muka surat. Muka surat 6. Kepada apakah dibangsakan
Bangsa ni apa? Ni wajib. Tak, apa maksud? Kepada apakah dibangsakan ilmu ini? Orang tertentu ke Ustaz? Ha? Dikaitkan. Kategorikan. Jenis ke? Jenis. Bangsa ni maksud jenis. Maknanya dia mungkin jatuh pada ilmu dunia. Kalau bangsa lah. Dan dia mungkin juga jatuh pada ilmu akhirat. Mana nama dia ilmu sama. Okay. Tu maksud bangsa. Tu maksud bangsa. Bukan bangsa Melayu, bangsa apa. Kan? Itu maksud bangsa. Okey. Sekarang ni, apa jawapan dia? Ilmu ini, ni jawapan dia. Ini apa? Tauhid. Ni. Ilmu tauhid ini tengah daripada ilmu agama. Ilmu yang dibangsakan kepada agama. Kenapa dia kata setengah ni? Ada lagi setengah Ustaz. Ada ke setengah? Ada lagi apa? Ada ilmu lain lagi. Sebahagian. Tengah ni sebahagian. Artinya ada ilmu lain yang dibangsakan kepada ilmu agama seperti yang bertaraf pada ain seperti ni, seperti fiqh Tasawuf. dan tasawuf. Ada juga ilmu yang dibangsakan dia punya level dia sama macam level pada ain ni. Lepas tu dia katakan tauhid ni setengah daripada ilmu yang dibangsakan kepada agama. Ini ada lagi ilmu lain. Sebahagiannya tauhid, sebahagiannya bukan makna separuh. Maknanya sebahagian ni maknanya part of. Itu dikatakan part of. Okey. Ini ilmu yang dikaitkan daripada agama. Okay. Sebelum pergi soalan nombor 8, saya nak buat satu sikit summary. Apa summary? Rumusan. Apa summary? Ringkasan. Kesimpulan. Ringkasan. Rumusan. Tengok soalan pertama. Kita baca soalan pertama. Apa dia kata? Dia ceritakan nama ilmu. Betul? Apa ilmu tauhid? Dia ceritakan dengan nama ilmu tu. Apa tauhid ni apa? Nombor 2 dia tanya apa? Perkara yang dibicara.
Betul. Nombor 2. Betul. Soalan yang tadi. Yang Bicarakan. nombor 3. Dia cakap pasal apa? Faedah ilmu. Faedah. Faedah. Faedah ilmu. Okay. Nombor 4. Tempat ambilan. Tempat ambilan ilmu. Nombor 5. Dia kata apa? Penyusun. Penghantar. Nombor 6. Hukum belajar ilmu tauhid. Last kali, penjenisan atau kategori ilmu tauhid. Okey, tengok Ni ada berapa ni? Ada 7 soalan dah. Okay. Semua ni Mabadi ilmu. nantilah, belum tanya soalan dah jauh. Tak suspend lah. Ingat tahu saya dah tanya. Ni nombor ni apa ni? Ni panggil apa ni? Ni nama Mabadi. Mabadi ni apa ni? Susunannya. Punca. Punca pengenalan. Ni punca pengenalan. Punca pengenalan. Atau dikatakan dasar ilmu. Dasar ilmu. Apa maksud dia? Punca pengenalan dasar ilmu apa maksud dia? Dia nak menerangkan apa ni? Mabadi ni apa? Step dia. Mukadimah Mukadimah ilmu. Mukadimah ni apa? Mukadimah lah. Pengenalan. Dia menerangkan apa dia ilmu itu. Jadi kita dah belajar tak Mabadi ni dulu ni? Tak pernah dengar tak pasal Mabadi ni? Pernah dalam kelas. Ada kitab lain tulis 10, dia uraikan lagi. 10. Ni kitab yang ringkas ni dia tulis 7 je. Mabadi dia. Dalam satu ilmu, dia ada 2 mabadi. Apakah dia dua mukadimah itu? Satu mukadimah ilmu. Satu lagi Pengarang. mukadimah pengarang. Mukadimah kitab. Mukadimah kitab ditulis oleh pengarang. Mukadimah ilmu ditulis oleh penghantar ilmu. Abu Hasan Asy'ari atau ulama-ulama sebelum dia. Dia yang memberitahu tauhid ni lah ini. Okey. Dekat suluhan tadi ni, mana mukadimah kitab?
Pasal kamera ni Ustaz nak ikut. Muka surat 1 tu Ustaz. Ni. Nanti baca story. Bicara. Pada bicarakan rukun Islam dan iman dan segala sifat yang bergantung dengan hak Allah Ta'ala. Bukan muka satu. Muka satu tu mabadi ilmu. Itu muka 4. Muka 5 pelajaran 1 tu dia sebahagian dia adalah mabadi ilmu. Ni muka 5 kitab ni yang ni. Wah, okey. Ni Ke depan tu Ustaz, tak nampak. ke depan ke? Ke depan ni. Tahu? Ni. Apa je ni? Ni muka 5 kitab ke Ustaz? Kitab. Muka depan ilmu ni soalan 1 sampai soalan 7. Okey. Ustaz tadi kata apa? Mukadimah kitab ditulis oleh siapa Ustaz? Sekarang. Pengarang. Mukadimah ilmu? Ditulis oleh ulama-ulama yang menyusun ilmu tauhid. Oh, okey Ustaz. Terima kasih. Okey. Nampak tak dia punya ni kaitan tu? Kita dah belajar lah mambadi. Cuma bila kita lain dia tak sebut kataan tu. Dia tak sebut. Dia sebut mambadi, tak sebut. Tapi bila kita dah pernah lalui dan kita cuba kaitkan. Lepas tu tak apa. Kalau orang tak nak belajar tauhid, dia belajar kelas ni, itu yang paling bagus. Ini daripada awal dan sangat basic. Tapi saya akan kaitkan sikit-sikit lah dengan benda yang saya pernah sampaikan dulu supaya dia nampak lebih mantap dan lebih memahami lah. Apa benda, dia kena follow benda ni dengan betul. Kalau kita tak follow, nanti kita lost. Tak nampak apa benda, apa tauhid ni cakap apa. Okey, nanti mana ada? Ada Ustaz. Nanti soalan 8 InsyaAllah Ustaz. Muka surat 6 soalan 8 pelajaran pertama. Nanti pelajaran kedua soalan 1 balik. Apakah erti agama? Islam. Agama. Islam agama. Islam nanti pelajaran 2. Dia sini dia eja agama. Ingat tak? Kita sekolah dulu kan? Agama Islam. Macam-macam lah. Jadi nanti kita sambung kat sini. Jawi lama ni Ustaz. Yelah. Agama ni jawi lama ni. Agama. Apakah arti agama? Maknanya, apakah definisi agama? Apakah makna agama? Apakah maksud agama? Ialah barang yang dihantar oleh Allah Ta'ala daripada segala hukum bagi segala hamba-Nya yang mukallaf yang dibawa akan dia oleh Rasulnya. Kepada beberapa perkarakah yang melengkapi agama? Kepada 3 perkara Islam, iman dan ihsan. Jumpa balik, babe. Jumpa balik. Belajar kelas malam dulu, jumpa balik. Iman, Islam dan ihsan. Sama je, buku tauhid ni lebih kurang diisi sama. Sama je Cuma sama ada dia detail ke tidak atau tidak. Maknanya kita belajar ni, kita tengok ni pokok ni apa benda dan kita yang sendiri akan detailkan. Mungkin daripada kitab lain atau macam mana. Please don't miss these classes. Jangan miss. Kalau nak belajar tauhid, jangan miss. Dia ada syllabus tersusun yang sangat baik ni. Okey.
Dah. Cukup. Apa ni? Saya pergi cepat sangat ke? Tak ada kan? Okey Ustaz. Okey. Alhamdulillah. Lagi sangat ke? Tak lagi lah. Ustaz, terangkan balik apa tu macam tadi yang Ustaz tunjukkan depan sekali tu itu. Apa? Suruhan tadi Mabadi. tu. Dia membagi. Apa yang faham? Yang tadi Ustaz tunjuk yang depan sekali tu kan. Kulit tu. Ustaz kata tu apa? Membagi dia. Mabadi. Okey, ini. Mukadimah ilmu dengan mukadimah kitab tu, Ustaz. Tengok sini. Saya tegang macam ni. Mukadimah. Mukadimah ni lah yang kalau bahasa lain ni yang kita disebut mabadi. Okay. Ada satu mabadi ni saya kata ni tadi, dia dua. Satu nama dia Mukadimah. Mukadimah kitab ni kalau nak kenal, ditulis oleh pengarang kitab. Ditulis oleh pengarang kitab. Mana dia? Ni lah. Ni. Tu dia. Ada lagi satu mukadimah. Ni dipanggil mukadimah ilmu. Mukadimah ni, kita dapat dulu belajar mukadam. Katakan mukadam. Alif, Bata, Abu, Tausi, semua tu mukadam tu. Mukadam tu daripada mukadimah lah. Sebelum pergi Quran, mesti ada mukadimah Quran. Mukadimah Quran itulah orang dulu panggil mukadam. Lepas baca mukadam, baru naik Quran. Maknanya kenal dulu mukadimah Quran ni. Macam mana nak sebut, nak eja, nak apa, nak gitu, nak kena huruf, baru masuk Quran. Itulah mukadimah. Mukadimah tu mukadam. Jadi sebelum dia masuk dalam kitab ni, dia terangkan ilmu tauhid, itu nama dia mukadimah ilmu. Ini juga mabadi. Ini menerangkan ilmu. Ini menerangkan kenapa tuan guru ni tulis kitab ni untuk apa, untuk cerita apa, untuk cakap apa, kenapa tulis. Itu mukadimah kitab. Ini ditulis oleh pengarang. Mukadimah ilmu ni dilakar dulu oleh ulama-ulama tauhid. Yang memperkenalkan ilmu tauhid ni, dia yang tulis nama dia ni, faedah dia ni, diambil ini, dihantar ini, dibangsa ini, hukum dia gini. Itu. Menceritakan tentang tauhid sendiri. Okey, clear tak? Clear Ustaz. Ustaz, maksudnya mukadimah kitab untuk Surah Al-Muqtadi ni ialah pengarang iaitu Haji Daud Ahmad tu lah. Tak, itu pengarang. Itu pengarang kitab itu. Ni mukadimah dia. Dia sikit saja. Jadi pengarang kitab ni nama dia Haji Daud bin Haji Ahmad. Itu nama dia. Kan? Macam kalau buku tu dia jenis kata pengantar gitu lah. Pengantar ni ada dua kalau buku. Satu publisher tulis. Satu lagi pengarang. Jadi kalau mabadi tu, buku tu pengarang tulis. Publisher ni dia publish. Kenapa dia publish, untuk apa? Itu publisher, itu pencetak. Itu pencetak. Itu yang mengeluarkan buku ni. Tapi jadi mukadimah ilmu tu, itu yang Abu Hasan Asy'ari tu. Dia lah yang nulis. Sebab dia yang introduce tauhid ni macam mana, apa dia ilmu tauhid ni. Itu yang nulis. Bukan pengarang tulis. Dia ambil ilmu tu daripada guru-guru mereka lah. Akhirnya dia susun lah. Ada perkataan dia yang mudah faham. Okey. Boleh? Dia faham tak? Okey dah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah
Wabil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Aku maaf pasti banyak kekurangan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.